A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Kita banyakkan sebut alhamdulillah. Sebagai tanda kita bersyukur. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. Saya terdetik nak berkongsi dengan saudara-saudara di luar sana berkenaan dengan isu vaksin. Kita melihat dan satu perkara yang menyedihkan kita umat Islam. Isu vaksin ini pada pandangan saya lah, kalau tuan-tuan saya tak tahu, saya tengok seolah-olah macam berlaku perpecahan umat Islam. Perpecahan di kalangan para agamawan, para ustaz. Ada ustaz-ustaz yang menyokong vaksin dan seolah-olah wallahu a'lam ada ustaz-ustaz, ada orang-orang agama yang menentang vaksin. Kerana ini lebih kurang berlaku dalam isu jarak semayang. Kan? Ada yang setuju jarak semayang, ada yang tak setuju jarak semayang. Ini benda yang tak sihat berlaku di kalangan umat Islam akhir zaman, khususnya negara kita Malaysia. Sebab apa? Sebab rugi, bagi saya rugi. Dalam apa saja isu menjadi mangsanya umat Islam berpecah. Kalau dulu-dulu sampai sekarang ada lagi. Umat Islam berpecah disebabkan tahlil, disebabkan sambutan Maulidur Rasul, disebabkan wirid ramai-ramai lepas sembahyang, berdoa ramai-ramai lepas sembahyang. Isu yang dikaitkan dengan bidah. Kalau kita kumpul-kumpul, banyak sebenarnya poin-poin yang menjadi kegembiraan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam Barat, khususnya Yahudi, Zionis, mereka sangat gembira, mereka sangat seronok melihat perpecahan di kalangan umat Islam. Dan kita tengok sendirilah negara kita ni siapa musuh umat Islam. Mereka sangat seronok melihat kita sama-sama orang Islam berpecah. Kita sama-sama bangsa Melayu berpecah. Ini kita kena hati-hati. Jadi apa yang saya nak luahkan sebagai perkongsian saya, apa-apa saja isu, tahlil baik, wirid lepas sembahyang baik, sambutan Maulidur Rasul ke, jarak sembahyang 1 meter di masjid, isu vaksin, apa saja isu, saya menyeru umat Islam, khusus diri saya, jangan menyebabkan kita berpecah belah. Sebab tu kita jangan terlalu gopoh, jangan terlalu kita katakan cepat sangat menghukum. Vaksin tak boleh, vaksin haram. Adakah kita nak samakan vaksin dengan haramnya arak? Sebab tu kita kena ada juga satu pendirian ataupun satu pemikiran. Kita kena yakin dengan tindakan kerajaan. Kita kena yakin dengan keputusan majlis fatwa. Ada juga, kena ada juga. Sebab kita ni lagi-lagi kita ni jahil. Saya jahil, tuan-tuan di luar sana jahil. Takkanlah majlis fatwa dia berpakat nak menghalalkan benda yang haram. Kita kena fikir juga. Kita orang awam ni. Takkanlah majlis-majlis agama negeri ni semua berpakat menghalalkan benda yang haram. Kalau betul lah vaksin tu haram. Kan? Jadi saya teringat satu kaedah yang disebut oleh ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu perkara itu harus, melainkan datangnya dalil yang menyatakan benda tu haram. Kan? Jadi vaksin ni kalau kita tengok, tidak ada unsur-unsur yang kita boleh katakan haram. Sebab itu Menteri Agama pun kata harus, Mufti pun kata harus, Majlis Agama pun kata harus, Mursyidul Am, Timbalan Mursyidul Am PAS yang merupakan Menteri Besar Kelantan juga mengatakan harus. Dan semalam saya tengok dalam surat khabar ke apa,
beliau sendiri pun cucuk vaksin juga. Jadi apa saya tak nak panjangkan cerita. Apa yang saya nak sebut, berhati-hati dalam kita meneliti sesuatu isu. Kita jangan mudah menghukum. Bila datangnya vaksin, jangan kita cepat-cepat menghukum. Kita kaji dulu, kita cek dulu, tengok pandangan ulama'-ulama', tengok macam mana para ilmuwan berbahas dan sebagainya. Dan kita letakkan sikoh kita, kepercayaan kita kepada majlis-majlis agama, majlis fatwa kebangsaan dan sebagainya. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tajma'u ummati fi dhalalah atau kama qala. Nabi sebut, umat aku tidak akan berpakat dalam perkara yang sesat. Bagi saya satu benda yang mustahil. Kalau contoh vaksin ni, isu vaksin ini di negara kita, kalau katakan vaksin ni, contoh kalau dikatakan vaksin ni haram, umat Islam seluruh Malaysia, khususnya mufti-mufti dan sebagainya, majlis-majlis agama, semua bersepakat mengatakan halal. Padahal vaksin tu haram. Contoh, mustahil, benda ni mustahil. Sebab tu kita letakkan keyakinan kita kepada kerajaan. Sebab kerajaan dia minta juga nasihat daripada majlis agama, minta juga nasihat daripada majlis fatwa, nasihat daripada menteri agama, nasihat daripada KKM dan sebagainya. Maknanya senang cerita, satu benda yang konkret sebenarnya, nak keluar hukum vaksin tu harus. Saya tak adalah mahir sangat nak bercerita panjang bab ni. Cuma saya nak menyeru diri saya dan kita semua supaya kita menilai sesuatu isu itu dengan ilmu. Yang saya sebut tadi, vaksin ke apa saja, kunut lepas subuh, kunut sembahyang subuh ke, semuanya diperbahaskan, disebut oleh para alim ulama. Jangan kita menghukum, jangan kita menilai satu benda tu membuta tuli. Ikut dan kita, yang ikut pemikiran kita, ikut hawa nafsu kita, ikut perasaan kita. Kalau kita tak setuju dengan contoh sembahyang jarak, kalau kita tak setuju, kita kena ingat umat Islam satu dunia sembahyang jarak. Hatta di Masjidil Haram sendiri pun sembahyang jarak juga. Adakah kita nak katakan semua umat Islam seluruh dunia yang sembahyang jarak ni semua tak betul? Ini satu benda yang mustahil, satu benda yang sangat kita katakan pelik, kan? Saya sekadar berkongsi sebab kita melihat padan kita ni bergaduh, berpecah belah, bermasam muka sebagainya, dengan kadang-kadang disebabkan kejahilan kita menilai sesuatu ilmu, kan? Macam contoh kunut lah, dulu orang bergaduh kunut sembahyang subuh. Umat Islam berpecah belah kerana kunut sembahyang subuh, kan? Kita dalam mazhab Syafi'i, kita baca kunut sembahyang subuh, kan? Takkanlah kita nak katakan Imam Syafi'i ni seorang yang ulama yang jahil, ulama yang tak pandai, tak cerdik. Ini satu benda yang pelik berlaku di kalangan umat Islam. Mudah memperlekehkan ulama, mudah memperlekehkan orang-orang yang berautoriti dalam agama, kan? Dan saya suka nak ulang isu-isu macam ni, yang saya sangat-sangat terasa sangat terharu dan rasa sedih sebab umat Islam berpecah, kan? Di zaman sekarang, akhir zaman, kita nak, khusus di negara kita nak melihat umat Islam hidup bersatu padu, umat Islam hidup dalam keadaan satu hati dan sebagainya. Barulah Islam kuat di negara kita, kan? Sebab tu posting saya sebelum ni, saya tekankan tentang muafakat nasional, MN, muafakat nasional. Muafakat nasional, tuan-tuan cuba kaji, saudara-saudara cuba kaji apa benda muafakat nasional. Muafakat nasional satu benda yang sebenarnya nak menyatukan umat Islam, nak menyatukan orang Melayu. Jangan hidup berpecah belah, nanti musuh jadi kuat. Itu sebenarnya. Tuan-tuan boleh kaji balik. Jadi saya rasa sekadar itu, sedikit banyak kalau ada komen, kalau ada apa yang saya katakan tak betul dan sebagainya, tuan-tuan boleh tolong perbetulkan. Ini sekadar daripada perkongsian saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Dan di samping itu juga, saya sebelum saya itu menutup tirai, selinganlah musim-musim sekarang ni,
ekonomi tak stabil kan. Jadi kepada tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara yang berminat untuk dapatkan madu sidih Sumayyah. Sumayyah ni nama anak saya brand sendiri. Madu sidih daripada Yaman. Khasiat dia memang cukup hebat. Pekat dia memang lain macam. Siapa yang pernah rasa makan madu sidih Yaman ni, dia tahu macam mana khasiat hebatnya, khasiat madu sidih Yaman. Untuk info lanjut boleh terus WhatsApp saya 011-5858-7826 011-5858-7826. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan subscribe, like, share dan share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat kita bersama insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.